Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita berada dalam bab yang ke-47 berkaitan dengan tawaduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk dalam hadis yang ke-323. Muka surat 312 bagi cetakan saya ni lah. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau uhdiya ilayya qur'un laqabiltu walau du'itu alaihi la ajabtu." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seandainya aku diberi hadiah berupa daging bahagian betis, aku pasti akan menerimanya. Apabila aku dijemput oleh sesiapa pun, maka aku akan penuhi jemputan itu. Hadis ini dalam bab berkaitan dengan tawaduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia seorang pemimpin dunia lah, pemimpin besar. Hebat kalau pemimpin sekarang ni, hebat pada pemimpin Amerika ke pemimpin mana-mana lah. Hak paling hebat sekali adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaannya kalau pemimpin-pemimpin dunia ni, kalau pi dekat negeri orang ke, pi dekat tempat orang ke, orang suka, dan biasanya hadiah yang orang bagi ni adalah hadiah yang bernilai dan hadiah yang besar. Tetapi kata Nabi SAW, aku ni biasa dia. Kalaulah aku diberikan satu benda yang namanya adalah kaki kambing. Kaki kambing isi pun tak banyak sangat pun. Maksudnya hadiah tu adalah hadiah yang tak seberapa. Hadiah yang biasa-biasa sahaja. Maka Nabi SAW akan terima. Dan yang kedua, apabila dijemput oleh sesiapa sahaja atau di mana saja lokasi, sama ada tempat kenduri itu di hotel ke, di mewah ke, atau tempat kenduri itu dalam kampung saja ke, buat kemah biasa-biasa ke, aku akan pi, tak kira siapa jemput, tak kira di mana aku dijemput lokasi. Ini tanda tawaduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua benda dalam hadis ni. Apa dia? Galakkan, yakni sunat untuk kita ni menerima hadiah, apa sahaja bentuk hadiah yang diberikan oleh kita oleh seseorang. Tambah yang bagi itu adalah apa dia? Adalah suami kita. Kan? Suami ni macam tu lah. Dia bukan pandai ingat beli-beli barang. Dia ikut dan dia yang beli tu. Beli baju. Beli baju pun baju macam tu lah. Kita kadang ada benda yang kita berkenan, ada benda kita tak berkenan. Tapi jangan tunjuk kata kita malas dengan benda tu. Kalau suami beli apa-apa, macam kita nyatakan hasrat kita yang seronok sangat. Kita beli kain, kita kata kain apa, color macam ni merepek ni abang ni, tak apa-apa abang ni. Dia tu daripada khusus dia yang bagi taklimat. Dia cari masa pergi beli kat kita. Naik Langkawi dia bukan pandai. Naik Uber lah, naik Grab lah apa. Dia tengok baju kelawar tu.
Kelawak ni nampak macam bini aku macam kelawak agak, beli pia. Color haram tak lawa pun, tak apa-apa color tu. Dia buat balik lah. Kita ada lah kelawak tu. Kelawak pun ketiak koyak. Kata-kata lah koyak. Beli tu terima kasih tak ada. Apalah abang ni baju tak lawa langsung lah apa semua. Itu bukan cara isteri yang pandai. Isteri yang pandai ni, kalau abang dia buat balik hadiah tu, macam ya Allah, baju kelawak ni macam cek mimpi 2-3 hari dah mimpi kelawak ni. Tak tahu sebab apa dia mimpi kelawak. Kelawak dengan Batman ni. Rupanya dapat hadiah, ya Allah seronoknya abang, guling-guling. Daripada hall sampai letak kereta, guling tu. Jadi suami pun dia seronok lah juga. Suami beli kasut ke apa ke. Ada benda kita tak apa berkenan. Tapi sunat kita terima benda tu, walaupun benda tu benda yang biasa je. Bukan benda apa pun. Kadang suami ni dia beli buah potong kat Bukit Gantang. Buah jambu ayak tu kan. Tak apalah, terima kasih lah abang tolong beli. Ada benda yang dia beli kat kita terima kasih dia macam tu. Sunat. Maknanya bukan benda yang hebat baru terima kasih. Kalau suami beli benda yang canggih-canggih tu, bawa telefon ke apa ke, abang terima kasih abang, lompat duduk di bawah tu. Kalau tu macam peramah sangat lah. Kalau suami beli benda biasa-biasa, tak apalah, letaklah atas tu, tengoklah nanti ada masa guna. Tu tak apa canggih gitu lah. Ataupun memenuhi jemputan, sekalipun yang dihidangkan itu satu yang kecil dan murah, kerana menerima hadiah atau menerima jemputan dan kasih sayang, itu bukanlah penting meningkatkan perasaan mahabbah. Boleh meningkatkan perasaan mahabbah dan kasih sayang berbanding menolaknya yang akan memutuskan mahabbah. Kenduri ni kita wajib ni satu je, kenduri kahwin sahaja. Kenduri lain kita tak pi, tak apa, tapi kena habaq awal. Jangan insya-Allah tapi tak pi. Tu dosa buat begitu. Dia kata insya-Allah lah, ni kenduri kahwin ni bila? Kenduri kahwin bila? Kenduri kahwin sekian-sekian tarikh. Kita tahu dah tarikh tu kita tak ada. Ada tempat lain. Ada konvo anak dekat Johor dan sebagainya. Tarikh tu insya-Allah saya main insya-Allah. Insya-Allah tu memurung. Dia pergi hari Khamis, balik hari Isnin, kenduri hari Sabtu memang tak ada. Tak boleh habaq betul. Boleh pergi. Walaupun kenduri orang bukan Islam. Kenduri orang India, jiran kita. Kenduri orang Cina, jiran kita. Boleh pergi. Boleh, tak ada masalah. Boleh ke makan? Tengok lu siapa masak. Sebab orang India, kawan kita pejabat. Kawan-kawan pejabat banyak Melayu. Dia order catering. Catering kita sini, catering orang Islam. Kita pun boleh makan. Boleh makan, tak ada masalah. Tapi catering ni saya ragu-ragu lah Ustaz. Tengok, macam boleh ke makan catering ni? Macam pelik lah. Kita ragu-ragu, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggal benda yang kamu rasa ragu-ragu, tinggal. Dia tak penting makan tu. Yang penting hampir. Hang tunjuk muka. Salam dengan dia. Raju. Saya ni congratulations lah. Ni apa semua, saya nak pergi tempat lain pula, ada urusan lain semua ni. Apa you start je? Tak apalah Raju. Ni, yang penting kita salam dengan dia. Kau tu. Tu yang penting. Hang tak kedah, tak apa. Letak hang. Serap betul. Ada buah boleh makan. Ada minum ayat kotak ke apa kan. Boleh, itu tak ada masalah apa. Hatta kenduri orang bukan Islam. Ustaz, saya pergi kenduri dia. Dia bagi makan dalam daun pisang. Boleh makan daun pisang. Boleh kan isu. Beberapa tahun lepas budak-budak EU dia pergi kuil. Pergi kuil boleh Ustaz? Pergi kuil jadi murtad. Saya kata pergi kuil tak murtad. Murtad ni bila hang sembah selain pada Allah baru murtad. Pergi kuil tak murtad. Boleh pergi kuil. Sebab tu bila kita nak masuk kuil, kaki apa? Kaki kiri. Boleh ke masuk kuil? Boleh. Sebab apa? Tengok sebab. Kita berhenti kedai makan. Kedai makan tu depan kuil. Kuil tu, yang jadi Tok Sami tu, tahu siapa? Kawan sekolah menengah kita dulu. Dia ni bukan kawan aku ke? Kita pun kat dia. Raju lah. Senang contoh Raju lah. Raju, kita tengok. Macam dia ni.
Kita pun pi lepas makan, pi duduk masuk dalam kuih tu, duduk tunggu tepi tangga. Tangga tunggu dia keluar. Tak kira dia keluar dengan loceng-loceng, dengan baju tak pakai kan. Yang Sami tu dia pakai gering-gering. Dia pun tengok kita. Ahmad. Dia panggil kita. Alamak, dia panggil aku pula. Boleh? Boleh? Sebab kawan kita. Masuk pakai kaki apa? Kaki kiri lah masuk. Dia pun dah order makan kebetulan. Boleh tak makan? Tengok lah. Nasi apa? Nasi bungkus depan tu dia beli tu. Beli kat kak tu. Kak tu main tak. Sebab hari ni ada function. Boleh makan? Boleh. Tapi kalau ragu-ragu? Jangan. Dia beli nasi kandak? Boleh. Dia nak original lagi apa dia buat? Dia buah atas daun pisang. Dia beli daun pisang tu dia ambil kat belakang. Dia basuh elok-elok. Dia tuang nasi kandak. Boleh makan? Oh tak boleh Ustaz. Kalau makan nanti jadi murtad. Tak murtad boleh tak apa. Makan daun pisang boleh? Boleh. Oh tak boleh murtad. Yang hang makan nasi lemak pagi tadi daun pisang murtad. Nasi lemak makan apa? Daun pisang kan? Murtad tak? Tak boleh masuk tak apa. Jadi benda-benda tu adalah benda yang kalau orang panggil kenduri boleh pi, orang Islam atau tak Islam, boleh tak apa, tak ada masalah. Kalau kita rasa ragu-ragu makanan, tak payah makan. Tapi menghadiri tu boleh. Kalau ada ritual-ritual, adalah contoh masa kenduri tu, ada apa-apa benda berkaitan dengan ketuhanan, tokong ke apa-apa, yang tu kita jangan join lah. Kita duduk tepi lah, duduk jauh sikit. Itu dia tak ada apa. Dia menambah kasih sayang, dan kalau tak pi tu, dia macam melebarkan lagi jurang kasih sayang dan ukhuwah Islamiah tak utamanya di kalangan kita. Baik. Seterusnya, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa birakibin baghlin wala birzaunin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepadaku tanpa menunggang baral, yakni peranakan kaldai dan kuda maupun birzaun. Birzaun ni adalah sejenis kuda daripada Turki. Maksudnya kenderaan import lah, luar negara. Kenderaan import. Maksud dia apa? Dalam hadis ni, walaupun Nabi SAW status ni seorang pemimpin yang hebat. Kalau di negara kita dan di negara-negara dalam dunia ni, pemimpin biasanya di escort dengan polis lah, ada skuad yang khas lah. Tapi Nabi SAW mai jumpa Sayyidina Jabir bin Abdullah dengan keadaan berjalan kaki menziarah sahabat. Kaldai pun Nabi tak naik, kenderaan yang tempatan, kenderaan import yang canggih pun Nabi tak naik, Nabi jalan kaki sahaja. Tawaduknya baginda Nabi SAW. Kalau bahasa mudah kita habaq, tak ada protokol lah. Tak ada protokol sangat. Dia mesti macam ni, mesti macam ni. Tak, dia okey, tak ada masalah, boleh. Protokol tu bukanlah salah. Adalah atas nama. Tapi setengah-setengah pemimpin, dia macam tak berapa nak layan sangat protokol. Macam raja kita baru ni kan, Tuanku Abdullah sebelum ni tu, dia berhenti masa dulu boleh makan KFC, turun makan KFC di kedai. Lepas tu turun kawan tu accident, dia boleh turun berhenti di bawah tu, minta polis trafik kawan dia semua tu tolong-tolong lebih. Dia ada protokol tapi biasa. Tapi Nabi SAW dia lebih pada tu, maknanya walaupun orang semua hormat sayang pemimpin yang agung, tapi Nabi SAW tu orang yang biasa. Jadi kita, bila kita ada jawatan di tempat kerja kita, bila kita ada jawatan di taman kita, bila kita ada jawatan di peringkat yang lebih besar lagi, maka janganlah ada ciri-ciri sombong di dalam jiwa kita. Kerana jawatan tu sampai satu peringkat, dia akan ubah. Kalau lantikan politik, mungkin selepas perubahan, ada perubahan dalam kerajaan politik dan sebagainya, mungkin jawatan tu dia akan pergi dekat orang lain. Atau kita ni penjawat awam ke, swasta ke, sampai certain umur, dia akan tukar pergi orang lain. Maka jawatan tu, masa kita ada jawatan, biarlah kita ni beramah mesra dengan orang. Walaupun kita tak ada jawatan, orang akan sayang kita. Tetapi kalau masa kita ada jawatan, kita sombong, maka ketika jawatan tu je orang sayang kita. Lepas jawatan tu pukul 5 orang jumpa tepi jalan, orang tak ada main yang jumpa kita.
Sebab orang benci dengan cara kita. Jangan ingat jawatan tu boleh selama-lamanya. Demikian juga hadis yang berikutnya tentang bagaimana Nabi SAW melayan kanak-kanak. Kata Sayyidina Yusuf bin Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, katanya, "Sammani Rasulullah SAW Yusufa wa aq'adani fi hijrihi wa masaha ala ra'si." Nabi SAW menamakan aku dengan nama Yusuf, lalu mendudukkan aku di pangkuan beliau dan mengusap kepalaku. Yusuf ni siapa? Anak kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni adalah salah seorang daripada tokoh orang Yahudi, yang dia ni orang yang sangat macam orang alim sangat dalam orang Yahudi. Tetapi apabila dia terima Islam, maka orang barah dan marah kat dia. Sayyidina Yusuf ni anak kepada Sayyidina Abdullah bin Salam. Jadi yang namakan dia Yusuf ni siapa? Nabi SAW. Dua benda. Satu, bila kita nak bubuh nama, carilah nama yang baik-baik. Innakum tuda'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i aba'akum fa ahsinu asma'akum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kamu nanti di akhirat akan dipanggil dengan nama kamu dan nama ayah kamu. Maka perbaikilah nama kamu. Jadi buatlah nama yang baik-baik supaya nama tu menjadi doa apabila orang panggil. Macam Nabi SAW bubuh nama kepada Abdullah bin Salam, anak dia adalah Yusuf. Jadi kita nak bubuh nama yang baik-baik. Sekarang ni nama macam-macam lah. Tak tahu maksud nama apa. Kadang gabung nama mak dengan ayah. Kadang nama tu okey. Tapi kita panggil lain pula. Kadang dari WhatsApp, "Ustaz, saya nak nama macam ni. Saya nak nama macam ni. Cucu saya beranak, anak saya beranak. Ni ada 3 nama, boleh kau pilih. Nama ni cana, nama ni cana, nama ni cana." Saya pun bagilah cadangan apa semua bagi dah. Bila setelah 2-3 tahun tu dia buat main, cucu dia main masjid. Atau kita pergi rumah dia ke apa. Kita tanya dia, "Mana baby beranak tu?" Dia kata ada. "Boboy, mai jumpa salam dengan Ustaz." Boboy berguling-guling cari nama kat anak yang baik boy aja. Boboy baik boy adudu. Senang gitu. Panggil sama kak. Boboy ni, saya bagi tahu kat tuan-tuan, anak-anak ni, jangan kekal dengan nama kebudak-budakan sampai dia besar macam tu. Tuan-tuan ingat tak? Anas bin Malik ada adik nama dia Umair. Nabi panggil dia apa? "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nuair." Wahai Aba Umair. Dia bukan ada anak, dia bukan kahwin. Aba ni biasa orang ada anak, nama anak dia apa? Nabi buh macam tu. Contoh anak kita, nama Muhammad. Kita Abu Muhammad, bapa kepada Muhammad. Tuan-tuan pernah dengar nama Ummu Salamah? Itu kan nama dia. Dia ada anak nama Salamah, dia Ummu Salamah. Ummu Sulaim. Dia ada anak nama Sulaim, dia nama Sulaim. Mak kepada Sulaim. Tu kan nama dia lah. Gelaran dia. Itu yang boleh kita bubuh nama yang baik-baik lah untuk kita atau apa saja. Cerita apa tadi pasal Ummu Sulaim tadi ni? Okey. Jadi nama tu kita buat nama yang baik lah. Kalau okey. Bab dia adalah membesarkan. Nabi SAW panggil, "Ya Aba Umair." Wahai Aba Umair. Nabi panggil dia. Dia kecil lagi. Tapi Nabi cuba cepat mendewasakan atau mematangkan budak-budak. Kita hari ni, kita suka panggil budak-budak yang dah besar dengan nama adik. Adik dia mungkin adik dia bongsu sekali. Tapi dia dah jadi 2, kita panggil dia adik. Dah jadi 3 adik, dah jadi 4 adik. Form 1 adik, Form 2 adik, 21 adik. Sampai dia dah kahwin, kita duk panggil dia adik. Dia, panggilan itu akan menyebabkan dia rasa sampai bila-bila dia adik. Dan dia rasa sampai bila-bila dia memerlukan orang untuk buat sesuatu benda. Sebab adik dalam lingkungan biasanya dapat ditolong. Nabi tak macam tu. Nabi panggil dengan panggilan yang besar.
Kita panggil boboy. Kecil-kecil kita panggil boboy lah. Dah besar pun dia lekat tau. Boboy, Raja Enam pun boboy, tingkatan 1 boboy, besar pun boboy. Tapi ceramah itu kat mana ke? Semua dah ada dah, siap dah. Kami pun nak gerak pergi kedai makan. Dia berkata, Ustaz, kita tunggu boboy saat kita pergi. Boboy ni kita ingat apa? Anak dia kot saat Raja 4, Raja 5, Raja 2, Raja 3 saat pergi hantar kunci kat mak dia kan saat dia main. Boboy tu macam King Kong. Dia main. Saya kata dia bukan boboy. Yang ni Giant dengan Tesco ni. Sebab dia pun duk panggil dia boboy. Sampai dia besar pun dia duk jadi boboy. Panggilan tu dia akan melemahkan semangat. Dia kurang mendewasakan orang. Jangan biasa dengan panggilan-panggilan yang kecilkan dia. Jadi nama tu nama yang baik. Wa aq'adani fi hijrihi. Dan Nabi ambil aku, Nabi letakkan aku dekat paha, dekat ribaan dia. Dan Nabi usap kepala aku. Seorang pemimpin yang hebat ada masa nak layan kanak-kanak kecil. Itu kanak-kanak yang bukan anak Nabi, bukan keturunan Nabi. Apatah lagi yang Nabi SAW layani Sayyidina Hasan dan Husain. Kita tahu riwayat macam mana mereka main belakang Nabi dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa circle Nabi SAW, environment Nabi ni, budak-budak tak takut dengan Nabi. Jadi kita jadi orang yang pegang masjid ke, terutamanya baru ni viral, baru ni budak-budak kena terajang untuk siap. Sebab dia bising, untuk siap terajang. Wacah gitu. Budak-budak terguling gitu. Tak apa cantik lah gitu. Budak-budak biasa dia penting main. Biar jangan budak-budak alamak pakcik ni ada. Aku tak mau main masjid, dia takut. Nabi SAW sangat tawaduk. Dengan budak-budak pun Nabi boleh mesra lah, boleh main. Hadis ini menunjukkan bahawa tawaduk Nabi SAW bergaul, sembang dan berbual mesra dengan anak-anak sahabat dan anak-anak mereka. Galakkan membawa anak kecil berjumpa dengan orang yang soleh. Sayyidina Abdullah bin Salam selalu bawa anak-anak dia dan sahabat-sahabat lain supaya jumpa dengan Nabi SAW. Kita pun tuan-tuan, kita ni kalaulah alim ulama mai dekat masjid kita atau masjid sekitar kita sini lah, macam Andalusia ke masjid mana-mana yang sekitar kita ni, ada tok-tok guru alim ulama mai, kita bawa anak kita. Jangan masa dia kecil je kita suruh syekh tu tahnikan dia, doakan dia. Tapi bila dia dah besar, kita tinggal dia. Bawa dia main, bagi dia duduk dalam majlis. Tak apa lah dia lari-lari macam tu, dia minum ayak kowe kukur kat belakang tu, sekali dia duduk balik. Biasa itu budak-budak. Tetapi bila majlis yang ada para alim ulama, orang yang soleh ni, Allah turunkan rahmat dan barakah, menyebabkan anak-anak tu dapat kebaikan yang sangat banyak. Sampai dia besar lah, main bawa. Biasakan keluarga kita, terutama bila ada alim ulama. Tambah alim ulama ni, kita dengar ulama peringkat antara bangsa. Ulama daripada Syria ke Yaman ke, alim ulama yang hebat-hebat, yang punya sanad yang tinggi, yang hebat, orang-orang yang mukarram, orang yang sangat hebat dimuliakan ni, pastikan kita bawa anak-anak kita main. Kalau boleh sempat, minta dia tolong doa kat anak-anak kita. Kalau sempat lah, kawan ramai kan. Tapi kita, alal aqalnya, at least kita duduk dalam majlis yang dia ada. Itu pun satu benda yang sangat bagus. Dalam Mu'jam Kabir terdapat lafaz tambahan, kata Sayyidina Yusuf radhiyallahu anhu, wada'ali bil barakah. Dan Nabi SAW doakan keberkatan untuk diri aku. Nabi ambil, Nabi bawa dia, Nabi usap dia dekat kepala, Nabi doa dia keberkatan. Jadi kalau orang main bawa anak-anak apa semua ni, orang suruh doa lah sikit keberkatan, moga Allah beri kebaikan pada baby tadi tu. Baik, hadis berikutnya. Wada'ali bil barakah. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahlin rath wa qatifatin kunna tara thamanuha arba'ata darahima falamma stawat bihi rahilatuhu qala labbaika bihajjatin la sum'ata fiha wala riya'a. Nabi SAW mengerjakan haji
sambil duduk di atas pelana usang yang beralaskan kain baldo, yang menurut kami berharga 4 dirham. Apabila tunggangan beliau sedia bergerak, beliau berdoa, wahai Allah, aku menyambut panggilanmu dengan haji yang tidak sum'ah dan tidak riak. Ini adalah haji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita katakan sangat biasa, sangat pelana unta dan pelana yang usang, tak lebih pada 4 dirham, murah, biasa. Tujuan pergi haji ni apa dia? Adalah nak buang semua sifat-sifat tak elok yang ada pada diri kita, serahkan diri kita kepada Allah. Maknanya nak kembali jadi hamba yang bertakwa pada Allah. Nah, jadi kembali jadi haji, hamba yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Maka sebab tu kita disyariatkan kalau lelaki pakai hak dalam ni semua tak ada, hak luar sahaja, seolah-olah apa benda pun tak bawa menuju Allah ni, duduk di Arafah. Semua tu adalah tanda-tanda kita tawaduk sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh ke Ustaz kami pergi package mahal-mahal ni? Ada package 20,000, 30,000, ada package 100,000, ada package 250,000. Ada duit habaq semua package boleh tak pergi? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Ada duit, mungkin keadaan kesihatan kita tak mengizinkan, nak orang ramai besar dan sebagainya, kita pilih package yang lebih agak selesa sikit. Tetapi dua benda penting, la ria'a wala sum'atan. Jangan kita buat benda-benda macam tu dengan tujuan kita nak tunjuk kat orang, supaya orang boleh dengar cerita aku cerita yang hebat. Wala ria'in, ria'an, bukan aku nak buat cerita haji ni bukan nak riak dekat orang, semata-mata kerana Allah. Ada duit, ada rezeki lebih sikit, boleh nak pergi biasa? Boleh. Kalau nak pergi dengan cara biasa muasasah, bagus. Kalau ada peluang, saya bagi cadangan 2 lah. First pergi biasa tu lah. Kalau kita pergi muda-muda contoh kan, pergi awal 30-an, pergi dah. Masa tu umur tenaga banyak, duit tak banyak kan, pakai package muasasah biasa B40 hak bayar 11,000 tu. Pergi dengan tu lah. Sebab pergi situ dia punya rasa haji tu dia lain sikit lah. Susah, beratur orang tandai, makan bungkus, yang tu yang ni. Layanan sama untuk semua orang. Dan tidak naik gaji dah lebih sikit apa semua. Bila-bila ada rezeki pula nak pergi sikit lagi, yang tu boleh lah pergi kali kedua, hak boleh selesa sikit lah. Mungkin keadaan kesihatan umur pun dah tak sesihat dulu dah. Boleh. Kalau saya pun dapat peluang sekali je nak pergi yang canggih, boleh. Nak pergi tak canggih pun boleh. Tak kisah pergi macam mana pun. Syarat dia, jangan sombong. Jangan rasa kita yang paling hebat dan paling bagus. Pergi haji, hatta Nabi SAW pergi pun dalam keadaan yang biasa. Baik. Hadis yang berikutnya. 327. Anna rajulan khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqarraba minhu tharidan alaihi dubba. Qala fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu bid-dubba'a wa kana yuhibbu ad-dubba. Qala Thabitun fasami'tu Anasan yaqulu falamma suni'a li ta'amun aqdir ala an yusna'a fihi dubba'un illa suni'a. Seorang tukang jahit menjemput Nabi SAW makan. Saya rasa terlalu banyak dah hadis yang kita lalui tentang orang suka panggil Nabi pergi rumah pergi makan. Amalan tu tuan-tuan sangat baik dan bagus. Ada alim ulama kita panggil pergi rumah makan. Tak alim ulama pun, biasa kita buat apa? Kita buat kenduri untuk orang-orang masjid ni lah. InsyaAllah lah nanti esok lepas Zuhur saya buat makan-makan sikit. Jadi saya jemputlah semua jemaah yang ada ni main rumah saya. Yang tu tuan-tuan 5 bintang ni. Allah murahkan rezeki. Tambah hak jamu ni pula, muka tuan-tuan nak baik dan soleh dan bertakwa dan solehah ni lagi bagus. Kalau dah tutup gerumai,
Contoh lah, ustaz tu main ceramah dekat sini, tok guru tu. Kita pakat dengan AJK. Boleh tak tok guru ni main? Lepas ceramah nanti saya nak bawa main rumah saya pergi makan. Adalah untuk beberapa masjid ada makan untuk jemaah. Untuk tok guru ni saja dia nak jamu. Boleh? Boleh. Bagus. Amalan tu amalan yang baik. Ini ada tailor. Khayyab maksudnya adalah tukang jahit baju. Dia jemput Nabi SAW. Nabi biasa kalau pergi rumah, antara peneman utama lah. Kalau perjalanan jauh, bawa isteri. Kalau maksudnya kawasan-kawasan yang radar yang dekat ni, Nabi bawa pembantu dia. Siapa? Ahli khidmat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik dia kata, aku pergi rumah dengan Nabi SAW. Kami pergi rumah siapa? Rumah tailor ni lah, tukang jahit baju ni. Bila kami sampai kat rumah dia, maka apa dia jamu kat kami? Dia jamu kat kami ni adalah dubak. Dubak ni adalah labu. Labu yang dimaksudkan di sini adalah labu ayak yang panjang tu. Bukan labu yang Halloween, yang potong mata hak bubuh tu kan. Labu ayak panjang tu, itulah yang dimasak. Antara lauk lah. Yang dimasak adalah labu. Tetapi kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fakana sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ad-dubba'a wa kana yuhibbu ad-dubba'. Bila hidangan tadi sampai, maka Nabi ni ambil labu, Nabi makan. Lepas tu Nabi tengok lagi macam Nabi berulang-ulang duk ambil labu tu makan. Wa kana yuhibbu ad-dubba'. Dan bila aku lihat watak Nabi SAW macam tu, ketahuilah aku bahawa Nabi ni orang yang sangat minat makan makanan yang nama dia adalah labu ayak. Labu ni Nabi suka makan. Nabi SAW suka makan labu ayak. Daripada hadis ni, tak habis lagi saya abang tuan-tuan. Nabi pergi rumah tailor tu. Maknanya Nabi tak kisah siapa panggil pun aku pergi. Tu yang pertama. Yang kedua, Nabi makan dubak. Nabi tak kisah. Jamu apa pun tak apa. Orang pergi rumah, jamu biskut. Boleh tak? Boleh kok. Janganlah komplain. Jadi kita biasa kalau pergi rumah orang kan. Kita lepas pergi rumah orang tu, kita kalau boleh, bisukan mata, pekakkan telinga, bisukan mata pula. Bisukan mulut. Hampa pun dengar. Bisu mulut. Buta mata, pekak telinga. Bila pergi rumah orang. Rumah ni, tuan-tuan, macam-macam lah kat rumah manusia bila hidup dalam rumah ni macam-macam. Tambah anak ramai-ramai di rumah boleh jadi huru-hara. Kadang-kadang isteri tu banyak benda, tapi rumah dia terkejut tergempar. Kena kahwin. Barang, baju berbaku-baku, biasalah. Baju nak basuh tu senang, nak lipat tu payah. Payah nak lipat. Bakui tu kalau boleh kosong tu kira macam orang perempuan dia sujud syukur 3 kali. Koyak sejadah. Payah nak boleh kosong tu. Sedia ada barang. Singki, ada payuk. Kita pergi rumah dia tu terkejut tergempar. Dia pun tak ada nak teman. Kita masuk rumah dia. Handin diam sudah. Hantar dah bini dia pemalas balok lihat. Baju tak lipat. Cerita ke orang. Tak boleh lah panggil macam tu. Kita apa ada hari bukan kita hari lipat baju. Lipat juga lah kadang-kadang main tak larat ni dia letih juga lah. Singki. Yalah tak tahu sebelum ni dia orang adik-beradik main rumah semua dia bawa balik. Dia pun tak ada masuk bahan main pula. Jadi cerita tu jangan cerita ke orang diam. Kipas ada sawang. 3 kipas bersih. Ada 1 kipas tak bersih. Ada lampu. Kat situ ada Spiderman 2 ekor. Dengan rumah dia. Yang tu kita zoom sangat lah tu. Hal lain-lain elok lah. Kadang dia lah tak ada nak bersih ke apa. Dia diam sudah lah benda tu. Tak cerita ke orang. Anak dia duk apa ke. Cerita ke orang. Mata tengok sini, tengok sana. Tirai tak sama dengan kapet. Kapet tak sama dengan peti ais. Peti ais wudu. Tu semua jangan cerita ke orang. Hang keluar pada rumah dia. Hang tak payah bawa cerita pasal rumah dia. Sudah diam. Habis rumah dia macam mana? Okey, bagus elok. Boleh lah. Biasa-biasa macam tu. Alhamdulillah. Semua selesai lah. Okey. Yang tu, cut. Jangan hang nak tahu lah cerita. Bila hang nak tahu cerita dia panjang. Nabi SAW tak kisah. Hang bagi makan aku apa pun, aku makan. Cumanya tuan-tuan, kalau orang main rumah kita jangan sunyikan dia daripada makanan. Kalau boleh, cepat buat kat dia sesuatu makanan.
Apa-apa ada lah. Biskut buat keluar. Spare lah kat rumah tu macam kopok ikan kan. Kopok lekor ke kopok ikan. Orang main goreng siap cepat tu. Sunnah kita melayan tetamu dengan segera. Nabi Ibrahim AS, ketika malaikat main, dia tak tahu tu malaikat. Ketika tetamu main rumah dia, sebenarnya malaikat. Apa dia buat? Faja'a bi'ajlin hanin. Dia pergi ambil satu ekor anak kambing. Dia panggang anak kambing tu, masak sedap-sedap tu buat main. Tapi dia risau dan dia pelik sebab dia tak menjamah makanan tu. Nanti baru dia tahu itu adalah malaikat. Malaikat tak makan. Tetapi maknanya apa? Dia sedia makanan tu. Jadi orang main rumah kita jangan tanya, hang nak makan ke tak mau makan? Tak payah tanya, hang buat je makanan, letak betul ya. Dia makan, tak makan, buka balik. Tak bungkus, esok hang buat nasi goreng ke apa, hidup betul je. Kita jangan sunyikan tetamu bila main rumah kita tanpa makanan. Apa-apa lah. Kadang suami ni, macam tu dia tak pandai baju ayah. Suami ni pun dia rasa dapur ni kerajaan lain. Dia satu kena bawa pasport lain, kena ambil visa, kena cop. Dia rasa macam janggal sangat pergi dapur. Dia tak tahu gula kat mana, garam kat mana, minyak kat mana, apa benda habuk pun tak tahu. Isteri turun bawah flat, isteri pergi kedai, isteri pula sangkut dengan kawan untuk menyembang. Dia telefon tak bawa. Ni adik-beradik punya rumah sepupu dia, sepupu isteri dan mak lang, Kak Ngoh lah, macam-macam orang main rumah. Dia jadi pucat lah. Dia kata sat lah, dia pun buka TV ke apa, dia pergi dapur. Dia pergi dapur tu dia tak ada apa-apa. Dia macam dunia baru kat dia. Dia ambil lah. Koko ke Milo ke apa ke. Dia bor Milo. Milo tak payahlah contoh berikut kan. Koko lah. Apa-apa kan minuman dia kan. Kopi contoh lah. Kopi ais. Dia ambil kopi dia bor. Dia bor susu. Dia rasa manis sangat pula. Dia bor ayak. Ayak cerai sangat pula. Bor kopi pula. Bor kopi pula asal dia tak cukup manis. Bor susu pula. Daripada 1 jam jadi 2 jam ayak. Macam-macam jadi banyak. Macam-macam jadi 7 jam dia buat ayak. Isteri dia balik dapur huru-hara. Macam dapur Titanic hancur habis binasa dengan gula, dengan susu, dengan tin susu buka tak habis. Abang buat apa ni? Abang bancuh ayak. Ni berapa? Hak mai 5 orang. Dia bancuh je 500 orang. Habis stok susu semua. Abang piduk lah. Tak payah buat lah. Jenis abang macam ni. Hak jenis suami kangaroo je ni. Beli 3-in-1 simpan. Habis abang 3-in-1 ni abang mai. Boh 2 paket. Susu boh banyak ni selesai. Kalau dia tak ada rumah lah. Dia pergi kerja apa kan. Ajak suami. Jadi sunnah apabila orang main rumah bagi makanan. Yang berikutnya adalah pemerhatian. Sayyidina Anas bin Malik bila dia pergi dengan Nabi. Dia perhati tau elok-elok. Nabi buat macam ni. Nabi buat macam ni. Dia perhati elok-elok. Dia beritahu kita, Nabi suka makan labu. Tapi yang lebih hebatnya, kata Sayyidina Sabit, aku dengar Nabi Sayyidina Anas berkata yang bermaksud beliau mahu supaya makanan yang disediakan untuknya adalah labu atau apa sahaja hidangan yang dicampur labu. Lepas pada dia tahu Nabi SAW minat labu, maka dia pun auto, dia punya mood makanan dia, mood minat dia, asal dia tak suka labu. Dia tukar, dia jadi suka kat labu. Dia kata aku belajar suka labu dan kalau boleh semua masakan dan hidangan yang aku pi dan aku suruh orang masak, aku kalau boleh aku akan beritahu depa, hampa try tengok masuk labu dalam tu. Buat menu-menu apa-apa yang ada labu. Dia suka, dia tukar keinginan dia suka makan labu juga. Jadi kita pun bolehlah balik rumah, carilah menu-menu apa dekat internet ke. Cari orang masak apa-apa berkaitan dengan labu. Bolehlah try masak dekat family. Tengok suami kita minat tak. Kalau masak labu jenis macam ni, tak apa minat. Tapi labu macam ni, pasaran mantap ni. Orang suka makan labu ni. Jadi, kita usaha supaya tak ada lah masuk neraka kalau tak makan labu. Cuma Nabi suka, kita pun usahakan supaya suka. Ada benda yang Nabi tak makan kerana Nabi tak biasa makan. Ada benda yang Nabi SAW makan sebab benda tu baik Nabi makan. Kalau kita boleh makan sekali, bina kita punya keinginan untuk masakan tu, itu sangat baik dan bagus. Tetamu lah, bila tak utama,
tetamu bila main rumah, sediakan makanan. Dia ada beberapa benda yang kalau boleh kita kena buat segera benda tu. Pertama, sembahyang. Apabila tiba waktu sembahyang, kita sembahyang dengan segera. Tu nombor satu. Nombor dua, kena segera, ialah jenazah. Apabila jenazah tu dah siap, maka kita segera tanam dan ke bumi dia. Jangan terlalu lama. Melainkan lama tu sebab tunggu orang yang layak untuk sembahyang jenazah. Contoh, anak dia. Anak ada kat mana? Anak dekat Taiping. Sat duk main dah. Okey, logik. Boleh tunggu. Anak kat mana? Anak tunggu flight kat UK. Lambat. Tak payah sembahyang dulu. Kalau dalam radar yang boleh kita capai logik, boleh tunggu sejam dua, boleh. Sebab apa? Sebab anak dia tu dah nak sembahyang jenazah. Satu-satunya anak. Boleh. Tapi kita tunggu anak sejam, anak turun pada kereta pakai seluar pendek Hawaii. Pakai seluar pendek dengan spek hitam tu. Where is my father? Where is my father? Yang tu hamu katok kepala sekali. Penat aku tunggu orang tu. Yang tu pakai seluar pendek. Elok-elok satu jenazah jadi dua jenazah. Handuk tanam dengan ayah hal senang. Tu tak payah tunggu lah. Kalau tahu anak jenis hak jenis rambut macam tupai gila tu, tak payah tunggu lah. Boleh sembahyang. Nombor dua. Nombor tiga kena cepat adalah perkahwinan. Kalau jumpa anak-anak dara yang dia dah jumpa jodoh yang sesuai, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Apabila datang pada kamu satu calon yang dia ni mempunyai agama yang baik dan akhlak yang baik, maka kahwinilah dia dengan anak kamu. Tambah akhir-akhir zaman ni banyak fitnah berlaku, maka dah habis belajar semua, kahwinlah. Tak boleh anak saya nak sambung master. Tak boleh anak saya nak sambung PhD. Tak boleh anak saya nak DG 54 baru nak kahwin. Lambat gitu. Bagi nikah, hampa bincang dengan lelaki bini, nak sambung master kah, nak sambung apa, hampa berguling dua orang rancang gitu. Bagi nikah. Yang keempat, yang kena cepat adalah taubat apabila kita buat dosa. Sejurus selepas buat dosa, maka jangan bertangguh untuk istighfar dan taubat pada Allah. Yang kelima adalah membayar hutang apabila ada duit. Cukup duit kita, bayar hutang tu dengan segera. Kalau boleh bayar hutang bulan Sya'ban, bulan Rejab ni baguslah. Dia bulan haram. Bulan haram ni kalau buat benda-benda ibadat dapat double. Itu kata Imam Ibn Rajab dalam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Lataiful Ma'arif. Jadi bulan Rejab sangat baik untuk kita. Kalau ada duit kebetulan bulan ni lah. Jangan ada duit simpan, nanti lah Rejab baru bayar. Tak ada Rejab hampa dam. Naya. Dan yang terakhir, yang keenam, kena cepat. Nama dia adalah apa? Nama dia adalah makanan apabila tetamu mai rumah kita. Tetamu mai je rumah, apa saja benda. Kalau tak ada benda pun, ais kosong pun tak apalah. Ayak tapih tu pun tak apa. Bagi kat mereka dulu. Jangan dah 2 jam kawan tu duduk, kita kata, alah, nak balik dah kau. Allah, tak minum apa pun. Dan tu nama dia, macam otak, separuh dia dah pasiak. Nama dia. Bagi lah, orang rumah tu bagi. Isteri yang pandai ni, tengok orang rumah ya, nombor 1 lepas salam, terus dia pergi dapat buat ayat bayar dia. Hadis terakhir dalam bab ni, kata Amrah radhiyallahu anhu, qila li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, madza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, qalat kana basharan minal bashar yaqli thawbahu wa yajlubu syatahu wa yakhdumu nafsahu. Orang tanya pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa kat rumah? Aisyah menjawab, beliau sama macam orang lain, beliau jahit pakaian, memerah susu kambing dan menyiapkan keperluan untuk diri sendiri. Kita ni, bila orang tu dia public figure, kita nak tahu lah dia rumah macam mana, kan?
macam artis lah kan. Kita kata, dia ni kat rumah macam mana? Dia ni kat rumah. Kita nak tahu. Tu kita lah. Tapi bagi para sahabat, dia pernah tahu Nabi ni macam mana kat rumah. Orang kat luar ni dia macam, hebat sangat ni. Di rumah macam mana? Kok lah di rumah pun dia ketua juga. Jenis goyang kaki, jenis mengarah ke isteri saja. Bila tanya dekat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sangkaan semua orang meleset. Apa dia? Kana basyaran minal basyar. Sama macam hampa lah Nabi hampa ni, nak bak ni. Kalau bahasa kita abang mat hampa tu macam tu lah dia kat rumah pun. Dia bukan jenis mengarah orang. Maknanya title ketua tu memang gantung betul kat luar rumah. Masuk tu sebagai suami, khidmat pada isteri. Apa benda yang boleh buat untuk diri, dia buat untuk diri dia. Ada benda, apa nama dia? Nabi suka jahit baju dan Nabi SAW memerah susu untuk bantu isteri kat rumah lah. Antara dari riwayat dia menyebut, antara benda yang Nabi suka adalah menjahit. Sama ada jahit kasut atau jahit baju. Jadi tak salah seorang suami membantu isteri dekat rumah. Isteri dah basuh, kita sidai. Isteri dah sidai, kita ambil. Isteri dah ambil, kita ni. Tengok sinki kat rumah banyak, boleh tolong basuh gitu. Saya abang satu benda lah. Sebelum kita nak habis ni kan. Salah satu benda yang boleh kita kongsi sebagai suami isteri. Sekali-sekala. Tak sekali-sekala. Kalau selalu pun bagus juga apa dia. Selalulah tidur lambat sikit pada isteri. Kerana kita ada ruang untuk melihat apa-apa kekurangan yang tak sempat disiapkan oleh isteri, kita siapkan. Kadang isteri letih, mengurus anak, keluarga, dia tertidur dekat cushion atau di atas katil tu tertidur. Letih, tak dan. Kita pun buka kipas, selimut semua kat dia. Kita tengok sinki tu banyak sangat, pinggan mangkuk. Masa tu pukul 11.30 dah. Apa kita buat? Kita pun basuh sinki tu, dapur tu kita lap elok-elok, basuh semua siap dia. Dengan semua minyak-minyak semua kita buat bersih dah. Kita tidur. Esok pagi, pukul 5.30, pukul 6, isteri terjaga. Ya Allah, tertidur. Apa pun tak ada simpan semalam kat dapur ni. Dia pun bangkit. Dia bila pi dapur, dia tengok dapur tu macam syurga dah. Saya tanya muslimat, seronok ke benci? Seronok lah ustaz, lega lah dapat suami gitu. Yang tu perkara yang sangat menggembirakan isteri. Ahabbul a'mali ilallahi ba'dal fara'idhi idkhalus sururi fi qulubil mu'minin. Amalan yang sangat disukai oleh Allah setelah daripada amalan fardu adalah menggembirakan hati mana-mana orang Islam. Kita buat sesuatu sampai dia rasa seronok. Terutama yang kita gembirakan isteri dan anak-anak. Birthday dia contoh, kita beli budak kecil, kita beli hadiah, buka tepi dia. Dia bangkit pagi esok, ya Allah ada mainan kuda tepi dia. Dia seronok lah, seronok. Isteri kita, apa-apa benda kita boleh buat. Kerana itu sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi boleh buat kerja kat rumah, Nabi buat. Jadi sebagai suami, apa yang kita boleh tolong, kita tolonglah isteri. Kadang-kadang tengok dia sibuk. Setakat ayak nak bancuh, takkan tak tahu kot. Benda mudah ya kot. Buah ayak panas, bubuh lah apa-apa, kopi ke nak minum ke apa-apa, buah susu, bancuh ke tu. Ada hari dia bancuh kat kita, ada hari kita khidmat kat dia pula. Hari-hari dia ambil ayak dekat kita. Sekali-sekala dia tengah makan nasi, kita bancuh sangkuit bagi kat dia. Jadi give and take. Sebab Nabi SAW buang title tu di rumah. Bukan Nabi tak ketua, Nabi ketua. Cuma khidmat pada keluarga tu sangat baik. Kerana galakkan kepada suami untuk mengurus sendiri dan membantu ahli keluarga di rumah sebagai mencontohi baginda Nabi SAW sebagai sifat tawaduk dan membuang sombong di dalam diri. Atau beberapa benda yang boleh kita ambil berkaitan dengan akhlak tawaduk baginda Nabi SAW. InsyaAllah nanti dalam siri akan datang kita akan tengok lagi beberapa hadis tentang akhlak baginda Nabi SAW.
bab yang ke-48 dalam siri akan datang nanti insya-Allah. Ya Allah. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.